يا حبيبي يا محمد مرحبا في مرحبا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahaskan berkenaan dengan suatu soalan yang sering ditanya dan kadang-kadang menjadi masalah apabila kalau sekiranya seseorang ini dia salah faham tentangnya, sebab ini adalah daripada bab akidah yang mana kita membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahaskan berkenaan dengan isu ataupun tajuk qada dan qadar. Qada dan qadar, yang mana ia merupakan salah satu daripada rukun iman. Yang mana kalau kita lihat dalam nota yang saya berikan, hadis yang pertama adalah hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya berkenaan dengan iman, maka dia mengatakan al-iman wa tu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal qadar. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman pada hari kiamat, dan beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi min Allah, baik dan sebaliknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kalau satu orang ini menanyakan bagaimana kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala dia sudah menentukan segala-galanya, jadi adakah manusia ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan apa yang dia melakukan? Kalau sekiranya dia melakukan perkara yang baik, adakah dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak ada pilihan lain, Allah memaksanya untuk dia melakukan perkara tersebut. Ataupun sebaliknya, kalau dia melakukan maksiat, adakah maksudnya na'udzubillah kita mengatakan Allah memaksa dia untuk dia melakukan maksiat, selepas itu masukkan dia dalam api jahannam? Maka kita lihat isu ini daripada zaman dulu, zaman ulama-ulama kita, zaman tabi'in, sudah keluar fahaman-fahaman yang salah berkenaan dengan isu qada dan qadar. Seringkali saya mengatakan di dalam sejarah Islam kita ada satu golongan yang dikenali sebagai golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah. Golongan ini mereka mengatakan manusia ini tak ada pilihan. Manusia tak ada pilihan. Jadi manusia ini dipaksa. Apa saja yang dilakukan oleh manusia semua adalah paksaan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak ada pilihan kecuali untuk melakukan apa yang dia melakukan. Jadi segala-galanya dia mengatakan Allah. Manusia melakukan maksiat, jadi Allah memaksa dia melakukan maksiat. Ini adalah akidah yang salah. Dan ini adalah bid'ah dalam akidah yang kita menolaknya sama sekali. Kita ada satu golongan yang ekstrim yang bercanggah dengan golongan ini, tapi golongan yang ekstrim juga, yang dikenali sebagai golongan Mu'tazilah ataupun golongan Qadariyah. Mereka pula mengatakan manusia ini dia ada pilihan dan dia boleh mencipta perbuatannya sendiri. Ini pun bahaya juga fahaman seperti ini. Dan mereka sehingga mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah memasukkan kekuasaan dan kekuatan dalam manusia, yang mana dengannya manusia boleh melakukan apa saja yang disuka. Ini adalah pendapat siapa? Ini adalah pendapat Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan manusia ini dia boleh mencipta perbuatannya sendiri. Manusia boleh mencipta perbuatannya sendiri. Yakni kalau dia nak melakukan ketaatan kepada Allah, maka ia daripada kekuatan daripada diri. Kalau dia nak melakukan maksiat, daripada dirinya, dan juga pilihan datang daripada dirinya. Maka ini juga adalah akidah yang salah. Maka di sini kita lihat ada dua ekstrim. Satu adalah Jabariyah yang mengatakan manusia tidak ada pilihan, dipaksa.
Lagi satu pula terbalik pula, dia mengatakan manusia ada kuasa. Tapi kuasa ini datangnya daripada Allah. Pada mulanya Allah menciptakan mereka, dan mereka boleh melakukan apa-apa jenis pilihan yang mereka nak melakukan, dan mereka boleh buat apa saja yang mereka nak buat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak masuk campur dengan apa yang mereka melakukan. Ini adalah pendapat Mu'tazilah. Maka hari ini kita nak memahami apakah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah pendapat yang betul berkenaan dengan qada dan qadar, berkenaan dengan perbuatan manusia? Adakah manusia ini dipaksa ataupun diberi pilihan ataupun di antara keduanya dan sebagainya? Sebelum saya membicarakan dengan lebih lanjut lagi, untuk kita nak memahami masalah qada dan qadar dan takdir, saya mengatakan tidak ada cara lain di mana dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kita nak kena faham sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin mengatakan masalah ramai orang keliru hari ini tentang masalah takdir dan qada dan qadar. Sebabnya adalah yang ini mereka tidak sedar. Sebabnya mereka tidak mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang ini tidak mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi rukun fardu ain, ilmu yang fardu ain atas tiap-tiap orang Islam, maka ini akan menyebabkan dia keliru dalam masalah ini. Dan tidak ada ubat bagi kekeliruan ini kecuali apabila dia balik mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita membicarakan tentang al-qada dan qadar, kita lihat di sini ada dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali maksud daripada al-qada. Al-qada maksudnya adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana kita dalam sifat hukum wajib bagi kita sebagai seorang Muslim, kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya adalah al-ilm dan kaunuhu aliman. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan baginya. Allah Subhanahu Wa Taala dia mengetahui segala-galanya sebelum dia menciptakan makhluk dan selepas dia menciptakan makhluk, dan dia mengetahui apa yang akan berlaku pada hari kiamat dan sebagainya. Maka ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah sifat yang pertama yang kita nak kena faham. Sifat ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan ilmu makhluknya. Kita makhluk ini dahulu kita jahil. Apabila kita dilahirkan ke dalam dunia ini, satu perkara pun kita tidak memahami. Tetapi kita mempelajari dan beberapa tahun kita belajar dan sebagainya, kita mendapat tahu. Jadi kita ini pada asalnya kita jahil, tetapi oleh sebab kita belajar, maka kita mengetahui. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak boleh disamakan di sini. Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak boleh mengatakan dahulu dia tak tahu, tapi tiba-tiba dia dapat tahu. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala adalah ilmu yang mutlak, yang tidak ada awal baginya. Dan ini adalah daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah yang dimaksudkan dengan al-qada. Jadi kalau orang menanyakan kepada kita apa itu maksud al-qada, kita mengatakan itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama sekali. Kedua adalah al-qadar. Al-qada wal qadar. Al-qadar ini dia juga adalah daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenali sebagai al-qudrah, yang mana kita mengatakan kaunuhu qadiran. Al-qudrah maksudnya Allah Maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha berkuasa, dan tidak ada kuasa yang wujud selain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kuasa yang wujud kecuali segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lihat dan apa yang kita tidak lihat, segala-galanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala kekuatan dan segala daya dan segala kuasa, segala-galanya datang daripada Allah. Dan makhluk tidak ada kuasa sama sekali. Walau macam mana dia kuat sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa, dan segala kuasa datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud dengan al-qadar. Jadi kita lihat ada dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Kita ada sifat al-ilm yang dimaksudkan dengan al-qada, dan kita ada sifat al-qudrah yang dimaksudkan dengan al-qadar. Dan ulama tauhid bila mereka membicarakan tentang masalah qada dan qadar, mereka mengatakan pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala dia sudah mengetahui segala sesuatu yang akan berlaku. Dia sudah mengetahui. Dan apabila masa dia datang untuk perkara itu berlaku, maka Allah memberikan kuasa kepada makhluknya supaya perkara tersebut dapat berlaku. Jadi kita mengatakan ini adalah daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebagai misal saya mengatakan, hari ini, pada hari Jumaat ini kita dapat berkumpul di Masjid Khalid. Pada minggu yang lepas, kita tidak mengetahui sama ada kita akan berkumpul di Masjid Khalid ataupun kita tidak berkumpul di Masjid Khalid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia sudah mengetahui bahwasanya kita akan berkumpul pada masa ini dan pada tempat ini. Segala-galanya adalah daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum dia menciptakan kita, dia mengetahui bahwasanya akan datang satu masa di tempat seperti ini kita akan berkumpul. Maka apabila datang masanya, apa jadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita datang ke Masjid Khalid, maka kita datang ke Masjid Khalid. Maka datangnya kita ke Masjid Khalid adalah pertama sekali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah sudah mengetahui yang kita akan datang ke Masjid Khalid. Dan perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita datang kepada Masjid Khalid. Sebab kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita kekuatan untuk datang ke Masjid Khalid, maka kita tidak akan mampu datang ke Masjid Khalid. Maka kita datang ke Masjid Khalid dengan ilmu Allah, dan kita datang ke Masjid Khalid dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan yang Allah telah memberikan kepada kita. Dan perkara yang ketiga, kita datang ke Masjid Khalid dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana daripada sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat iradah, kaunuhu muridan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia berkehendak. Maka segala perkara yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku, dan segala perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku. Maka kita datang ke Masjid Khalid dengan tiga perkara. Kita datang ke Masjid Khalid pertama sekali dengan ilmu Allah. Jadi Allah sudah mengetahui. Perkara yang kedua, kita datang dengan kudrat Allah. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita datang. Dan perkara yang ketiga, kita datang ke Masjid Khalid dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak kita datang ke Masjid Khalid, maka kita datang ke Masjid Khalid. Sebab kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak nak kita datang ke Masjid Khalid, maka kita tidak akan datang, kita tidak akan datang ke sini. Maka ini adalah dasar akidah kita. Ini adalah daripada perkara yang wajib kita meyakini, wajib kita sebagai orang Islam untuk kita faham. Jadi apabila kita lihat satu perkara berlaku, mentaliti seorang Muslim ini dia faham bahawasanya Allah yang kehendak perkara tersebut berlaku. Sama ada perkara tersebut baik ataupun perkara tersebut sebaliknya. Sebab kita mengatakan mustahil bagi satu perkara untuk berlaku tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi satu perkara berlaku tanpa kudrat Allah. Mustahil satu perkara berlaku tanpa iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara yang pertama sekali yang kita nak kena faham sebelum kita membicarakan tentang kita pergi mendalam tentang qada dan qadar. Apabila kita sudah faham ini hakikat ini, kita sudah faham ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dibicarakan di sini, maka sekarang kita akan menjawab soalan berkenaan dengan takdir. Ada orang bertanya, dia mengatakan apa gunanya kita beramal kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala-galanya. Satu orang ini kalau dia melakukan maksiat, kalau sekiranya dia mengatakan aku melakukan maksiat ini, apa nak buat, ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya terdengar segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang dia melakukan maksiat dan dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ini adalah apa? Ini adalah takdir. Qada dan qadar, apa nak buat, terpaksa minum arak, terpaksa melakukan zina. Kalau dia melakukan solat, jadi segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita mengatakan manusia tidak ada pilihan, kita termasuk dalam kaum Jabariyah. Kalau sekiranya kita mengatakan kita ini manusia tidak ada pilihan langsung, kita dipaksa, maka ini adalah perkara yang bercanggah dengan akidah Islam. Kita termasuk dalam golongan Jabariyah. Dan kalau kita mengatakan kita ada kuasa, kita terus keluar daripada agama Islam. Kalau hari ini kita mengatakan saya boleh melakukan satu perkara tanpa Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang ada pada diri saya, maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Mu'tazilah mereka mengatakan mereka mampu untuk melakukan satu perkara, tetapi mereka mengatakan kekuatan datang daripada Allah yang diberikan kepada mereka pada awal ciptaan mereka. Itu sebab ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah. Sebab yang ini mereka berbeza dengan kaum musyrikin. Mereka tetap menisbahkan kudrat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mengatakan mereka hanya melakukan satu perkara yang bercanggah dengan akidah, tetapi mereka tetap beragama Islam. Balik kepada soalan tadi, maka saya mengatakan, saya ringkas.
Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, apabila Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan kita, maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala dia memberikan bagi tiap-tiap daripada kita, tiap-tiap daripada manusia ini daya untuk membuat pilihan. Ini perkara pertama sekali kita nak kena faham. Allah Subhanahu wa taala apabila dia menciptakan kita, semua kita ini, dia memberikan kepada kita, dia memberikan kepada kita daya untuk kita membuat pilihan. Untuk kita membuat pilihan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menciptakan kita, seperti mana kita mengatakan tadi, dia sudah mengetahui apa yang kita nak buat. Dia sudah mengetahui pilihan apa yang kita akan ambil. Dia sudah mengetahui. Sebelum dia menciptakan kita, dia sudah mengetahui apa yang kita akan buat dalam seumur hidup kita. Dan apabila dia menciptakan kita, dia memberikan kepada kita daya untuk berpilih. Jadi kita lihat hadis-hadis Nabi kita SAW, seperti mana yang kita lihat yang hadis yang kedua, yang merupakan salah satu hadis yang Al-Imam Nawawi menukilkan dalam Al-Arba'in, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan manusia, apabila sudah sampai kepada 4 bulan, apa jadi? Allah akan menghantarkan malaikat dan dia akan mentakdirkan 4 perkara. Jadi kita lihat kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu supaya menulis rezekinya. Ini yang pertama sekali. Rezeki yang ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah ajalnya, ditetapkan oleh Allah. Ketiga adalah amalannya. Cuba bayangkan ini, amalan kita semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, sama ada dia celaka ataupun bahagia, yakni sama ada dia masuk syurga ataupun dia masuk neraka jahanam. Jadi hadis ini memberitahukan kepada kita segala-galanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita faham, yang dimaksudkan oleh hadis di sini adalah dia bersangkut paut dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yakni apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta kita, dia sudah mengetahui amalan kita, amalan-amalan yang kita akan melakukan. Dia sudah mengetahui ajal kita, bila kita akan mati. Dia sudah mengetahui sama ada kita akan masuk syurga ataupun sama ada kita masuk neraka. Ini yang dimaksudkan oleh hadis ini. Hadis ini membicarakan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membicarakan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengetahui segala-galanya. Ini yang dimaksudkan oleh takdir di sini. Tetapi perlu kita faham jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengatakan ini bersangkut paut dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada sangkut paut dengan perbuatan kita. yakni Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bukan maksudnya dia memaksa kita untuk kita melakukan perbuatan. Ini adalah perkara yang kita nak kena betul-betul kita faham. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Kita mengatakan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak berkait dengan perbuatan kita. Bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak berkait dengan perbuatan kita? Sebab kita tak faham ini di sini. Bila kita mengatakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia adalah yakni pengetahuan. Allah mengetahui. Dia mengetahui. Tetapi bukan maksud dia mengetahui dia memaksa kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui yang kita akan masuk ke syurga, misalnya. Kita belum lagi meninggal dunia, tapi Allah sudah mengetahui dah. Sama ada pada hari kiamat mana kita akan masuk, sama ada kita masuk ke dalam syurga atau neraka. Dia sudah mengetahui. Tetapi adakah maksud pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kita dipaksa? Maka kita mengatakan tidak. Bukan maksudnya Allah mengetahui apa yang kita akan buat, maksudnya dia akan paksa kita buat. Tidak. Sebabnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dia memberikan kepada kita daya untuk memilih. Dia memberikan kepada kita daya untuk memilih. Dan dia sudah mengetahui pilihan yang kita akan melakukan. Apabila sampai kepada masanya, dia sudah mengetahui pilihan yang apa yang kita akan melakukan, maka dia memberikan kekuatan kudrah, kekuatannya kepada kita untuk kita melaksanakan pilihan yang kita telah buat. Jadi boleh faham ya? Jadi misalnya sama seperti mana saya mengatakan tadi berkenaan dengan kita datang ke Masjid Khalid. Allah Subhanahu wa taala dia sudah mengetahui yang kita akan membuat pilihan untuk datang ke Masjid Khalid pada hari ini. Dia sudah mengetahui dah. Sebelum dia menciptakan kita, dia sudah mengetahui akan datang satu masa yang mana kita ini akan beriman kepada Allah dan kita akan buat pilihan untuk datang ke Masjid Khalid. Dan apabila sampai masanya, apa jadi?
Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kepada kita kekuatan untuk kita datang ke Masjid Saleh. Jadi kekuatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia balik kepada pilihan yang kita telah buat. Dan kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebab kita datang ke Masjid Saleh, sebab kita buat pilihan untuk kita datang ke Masjid Saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran pada hari kiamat berdasarkan dengan pilihan kita yang kita telah buat semasa kita hidup dalam muka bumi ini, bukan berdasarkan dengan amalan kita. Lagi sekali saya mengatakan, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan kepada kita ganjaran berdasarkan pilihan yang kita buat, bukan berdasarkan dengan amalan yang kita buat. Sebab ada dua perkara yang berbeza di sisi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang berbeza. Perkara yang pertama adalah pilihan, perkara yang kedua adalah amalan. Maka kita mengatakan pilihan yang kita buat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi misal. Insya-Allah ini kita tidak akan pening. Saya akan mudahkan insya-Allah. Kalau saya menanyakan kepada jemaah sekalian, tadi kita solat Jumaat. Mampu tak kita melakukan solat Jumaat tanpa Allah Subhanahu wa taala? Kita mengatakan semua amalan kita, solat kita dan segala apa yang kita buat, segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melaksanakan solat, apa yang kita dapat faham adalah solat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Jadi Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan solat, maka kita melakukan solat. Jadi kita mengatakan amalan kita adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dia mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lihat kepada rupa bentuk kamu, wala ila a'malikum. Dia tidak lihat kepada amalan kamu. Tapi apa Allah Subhanahu wa taala melihat? Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala lihat kepada hati-hati kamu dan dia lihat kepada niat-niat kamu. Yang ini apabila kita niat untuk kita melakukan solat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan solat. Maka kita melakukan solat dan pada hari kiamat kita akan dapat ganjaran melakukan solat dengan sebab pilihan yang kita buat untuk melakukan solat. Sebab amalan kita dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan solat. Tetapi berdasarkan dengan pilihan yang kita buat, itu yang kita akan mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita lihat bila muadzin melakukan azan dengan mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa kita mengatakan? Kita mengatakan la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali ia datang daripada Allah. Kita manusia hari ini kita tidak boleh mengatakan saya yang melakukan solat, saya yang melakukan puasa dan kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang salah. Apabila kita mendapati diri kita melakukan solat dan melakukan ibadah, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran berdasarkan dengan pilihan yang kita telah buat. Jadi ini adalah berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan qada dan qadar. Ini yang dimaksudkan dengan qada dan qadar. Situasi yang kedua yang biasa orang tanya adalah satu orang ini melakukan maksiat. Jadi bagaimana kita mengatakan segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Manusia tidak boleh melakukan satu apa sekalipun kecuali ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan seorang yang melakukan maksiat? Kita mengatakan dia perkara yang sama jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini apabila dia melakukan maksiat, pertama sekali dia memilih untuk melakukan maksiat. Betul atau tidak? Siapa yang buat pilihan? Siapa yang buat? Ini soalan yang kita nak tanya. Siapa yang buat pilihan? Maka kita lihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia, seperti mana saya mengatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan daya bagi manusia untuk manusia membuat pilihan. Kalau dia pilih untuk melakukan baik, dia akan dapat kebaikan. Kalau dia pilih untuk melakukan maksiat, maka dia akan mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia sedemikian. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sedemikian? Sebab dia adalah Allah nak menguji kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita kalau kita mengatakan segala-galanya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti mana yang dikatakan oleh Jabir. Jadi seperti mana Allah mengatakan dalam suratul Mulk, Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dia nak menguji kamu siapa di antara kamu ada amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita diuji oleh Allah. Siapa di antara kita yang akan ada amalan-amalan yang akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk perkara yang penting Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita daya untuk buat pilihan. Maka Allah menurunkan Al-Quranul Karim, menghantarkan nabi-nabi dan rasul kepada umat manusia untuk mengajak manusia dan mengingatkan manusia tentang Allah, supaya manusia ini dapat buat pilihan untuk sembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sekiranya manusia ini melakukan pilihan untuk tidak sembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara tersebut. Kalau sekiranya dia yang buat pilihan untuk tidak mau melakukan salat, maka dia tidak melakukan salat. Maka pada hari kiamat dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia meninggalkan salat, sebab dia membuat pilihan untuk tidak melakukan salat. Satu orang kalau melakukan minum arak misalnya, kalau satu orang ini dia melakukan minum arak, kita mengatakan yang pertama sekali dia yang buat pilihan untuk minum arak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui yang dia akan minum sebelum Allah menciptakan dia. Allah sudah mengetahui yang akan datang satu hari bulan bin bulan akan minum arak di tempat ini pada masa ini. Dan orang ini oleh sebab dia diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih, dia memilih untuk minum arak sedangkan Allah mengharamkan arak dan dia mengetahui, tetapi dia pilih untuk minum arak. Jadi apabila datang masanya, oleh sebab pilihan yang dia buat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kudrat untuk dia minum arak, kekuatan untuk dia melakukan perbuatan tersebut. Maka dia minum arak, tetapi dia patut menyalahkan dirinya sebab dia yang membuat pilihan untuk minum arak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala amalan. Sebab kita mengatakan tidak ada perkara yang boleh berlaku kecuali ia berlaku daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia mengatakan kepada Jibril alaihi salam wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan juga tidak baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan kejahatan. Segala-galanya adalah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebahagian kita akan tanya apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejahatan? Kita mengatakan Allah menciptakan kejahatan. Dan sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejahatan untuk menguji manusia. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan arak, Allah menciptakan babi dan sebagainya. Dan dia menguji kita dengan mengatakan jangan kamu minum arak, jangan kamu makan babi. Tapi segala-galanya adalah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kehidupan kita adalah bagaimana kita membuat pilihan yang betul. Bagaimana kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beribadat kepada Allah. Bagaimana kita dapat buat pilihan ini? Dan segala-galanya balik kepada pilihan kita. Walaupun seseorang ini melakukan maksiat, kita mengatakan dia tidak mampu untuk melakukan maksiat kecuali kekuatan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita faham, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kita mengatakan pilihan orang yang buat pilihan. Maka oleh sebab dia yang nak minum arak, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara tersebut untuk berlaku. Jadi ini yang dimaksudkan segala-galanya berlaku dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lihat di atas muka bumi ini yang berlaku, sama ada di Syria ataupun di mana-mana, di Mesir, di Afghanistan, mana-mana yang berlaku di atas muka bumi ini, kita nak kena faham segala-galanya adalah daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahui perkara yang akan berlaku. Perkara yang kedua adalah ia berlaku dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kekuatan yang Allah memberikan, kekuasaan yang Allah memberikan, perkara tersebut boleh berlaku. Dan ketiga, ia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap-tiap perkara berlaku dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksudkan dengan takdir. Jadi hari ini kalau seorang ini melakukan maksiat, dia tidak boleh salahkan Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak boleh mengatakan Allah memaksa aku untuk aku melakukan maksiat. Allah tidak memaksa. Allah memberikan kepada kita daya untuk kita memilih. Oleh sebab kita yang memilih untuk melakukan maksiat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita melakukan maksiat. Tapi pada hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Jadi ini yang dimaksud oleh qada dan qadar, dimaksudkan berkenaan dengan qada dan qadar. Kita mengatakan manusia tidak dipaksa. Manusia tidak dipaksa, bahkan manusia ini diberikan pilihan dan segala-galanya berdasarkan dengan pilihan yang dibuat oleh manusia. Tadi saya mengatakan kita Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dengan pilihan yang kita buat, bukan dengan amalan yang kita buat. Mungkin sebahagian daripada jemaah mungkin susah nak faham ini apa yang dimaksudkan di sini. Untuk menyenangkan lagi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim berkenaan dengan perkara ini, dan mudah-mudahan ini kita boleh faham dengan baik. Nabi kita SAW dia bersabda dalam sebuah hadis, dia mengatakan la yudkhila ahadakumul jannah amalu. Dia mengatakan setiap daripada kamu ini tidak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalannya. Itu sebab kita di dalam Islam ini, kalau kita ditanya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita ataupun tidak? Jawapannya apa? Terus kita mengatakan kita tidak masuk syurga dengan amalan kita. Kita tidak masuk syurga dengan amalan kita. Dalil dari hadis Sahih Muslim. Nabi mengatakan la yudkhila ahadakumul jannah amalu. Bila Nabi kita SAW dia mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kamu ini tidak akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan. Maka sahabat Nabi tanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan wala ana. Nabi mengatakan aku juga tidak masuk surga dengan amalan. Tapi selepas itu Nabi kita SAW dia mengatakan illa ayyatarammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali kalau Allah Subhanahu Wa Taala merahmatiku, maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala aku akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat di sini ajaran daripada Nabi kita SAW. Kita perlu faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada amalan kita. Dan seperti mana saya mengatakan, amalan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal, kekuatan yang kita beramal ini daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak bangga dengan amalan kita sedangkan dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia akan masuk kita dalam syurga dia dengan rahmat-Nya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak merahmati kita, maka kita akan dimasukkan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada cara untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita melakukan kebaikan, yang mana Allah melihat kepada pilihan kita seperti mana kita mengatakan. Pilihan kita untuk kita melakukan solat dan amalan kebaikan, itu yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akan menjadi sebab kita akan dimasukkan dengan syurga kepada syurga Allah, disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap setakat ini semua dapat faham ini apa yang kita membicarakan. Kita mengatakan apabila Allah menciptakan manusia, Allah memberikan manusia daya untuk memilih, dan berdasarkan pilihan manusia, manusia akan dimasukkan dalam syurga atau neraka. Ini semua balik kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala atau murka-Nya. Jadi bila tiap-tiap perkara yang berlaku, perkara ini yang kita harus faham. Segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pula dia salah faham, dia mengatakan, saya dengar ada orang mengatakan yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri saya sendiri. Bila seorang mengatakan perkara seperti ini, kita tidak mengatakan terus salah, tidak. Biasanya kita lihat ulama kita, mereka tidak, jarang-jarang mereka akan mengatakan Allah menciptakan kejahatan. Jarang-jarang kita lihat mereka mengatakan dalam kitab-kitab. Sebab mereka tidak mengatakan ini adalah dalam segi adab. Sebab dalam segi adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak berdoa kepada Allah, ya Allah pencipta segala keburukan, kabulkanlah doa. Ini tidak pernah berlaku. Tapi pada hakikatnya segala-galanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang ada orang mengatakan ini dalam segi adab, bukan dia maksudkan ini dalam segi akidah.
Yang mana pada hakikatnya kita mengatakan yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik pun datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu orang ini dia mengatakan hanya yang baik dia datang daripada Allah, yang tidak baik semua tak boleh datang daripada Allah, yang ini bukan daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dia keluar daripada agama Islam. Satu orang kalau dia yakin bahawasanya ada perkara boleh berlaku, sama ada perkara yang baik ataupun tidak baik tanpa kuasa Allah, maka dia keluar daripada agama Islam. Sebab ini adalah daripada perkara yang wajib untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Perkara yang kedua yang saya nak membicarakan di akhir insya-Allah, lagi 5 minit insya-Allah, adalah berkenaan dengan masalah tawassul. Ini ada kena mana dengan bab qada dan qadar. Kita lihat ada orang yang ini dia tergelincir yang ini daripada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan hanya mengatakan kita boleh tawassul kepada Nabi bila Nabi masih hidup dan kita tidak boleh tawassul dengan Nabi apabila Nabi sudah meninggal dunia. Saya ingin mengatakan orang yang mengatakan perkara seperti ini dan orang yang iktikad perkara seperti ini, dia boleh terjebak dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab bila kita tanyakan kepada mereka, kenapa mereka mengatakan tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan apabila dia masih hidup dan tidak dibolehkan apabila dia setelah meninggal dunia? Jawapan yang mereka memberikan adalah apabila Nabi masih hidup, Nabi ada kekuatan untuk menolong kita ataupun untuk mendoakan kita. Tetapi apabila dia sudah meninggal dunia, dia sudah tidak ada kekuatan. Jadi seolah-olah mereka mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada kekuatan yang ada pada dirinya, yang mana pada masa dia hidup dia ada kekuatan yang bukan datang daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia meninggal dunia, kekuatan itu pun habis. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kita mengatakan tidak ada beza Nabi hidup dan Nabi meninggal dunia. Segala-galanya kekuatan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dibolehkan kita bertawassul kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ada hadis yang banyak berkenaan dengan tawassul Nabi. Dan kita mengatakan kita boleh tawassul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama ada Nabi masih hidup ataupun Nabi setelah meninggal dunia. Sebab pada hakikatnya kudrat ini hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bertawassul kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Yang mana Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami menghantarmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi sekalian alam. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala dia mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia adalah rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada beza dengan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan dibolehkan tawassul kepada Nabi bila dia masih hidup dan dibolehkan tawassul kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia telah meninggal dunia, dan perkara ini tidak ada mengena dengan kita mengatakan sama ada Nabi ada kuasa ataupun Nabi tidak ada kuasa. Kita mengatakan tidak ada makhluk tidak ada kuasa. Segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita iktikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengatakan para nabi dan para anbiya mereka tidak ada kuasa kecuali kuasa datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi golongan yang mengatakan kita tidak boleh tawassul selepas wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka membahaskan tentang kudrat kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza Nabi hidup dan mati dalam segi kekuatan yang ada pada diri. Maka kita mengatakan ini boleh membuat seorang terjebak dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah daripada perkara yang bahaya. Dan selepas itu kita lihat, saya menukilkan beberapa ayat daripada Al-Quran Karim. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di surah yang ketiga ini, Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maksudnya Allah menciptakan kalian ini kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan perbuatan kalian. Itu sebab kita mengatakan masuk syurga bukan dengan amalan. Sebab amalan kita adalah apa? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nas Al-Quranul Karim. Kalau ada orang mengatakan bagaimana yang tidak masuk syurga yang dengan masuk syurga bukan dengan amalan. Kita mengatakan yang ini nas daripada Al-Quranul Karim. Allah yang menciptakan amalan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan perbuatan kita. Tetapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pilihan untuk kita, pilihan yang kita buat untuk melakukan ibadah. Tetapi bila kita melakukan ibadah, ia akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan berhenti di sini.
Seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Fasad yang berlaku di atas bumi, atas muka bumi, sama ada di darat ataupun di laut, ia adalah daripada perbuatan manusia. Apabila manusia dikufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah daripada sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menghukumkan manusia itu dengan menurunkan bala dan bencana. Dan sebagai ingatan bagi manusia supaya mereka balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila bala dan bencana ini kalau sekiranya dia berlaku kepada umat Islam, maka orang Islam yang meninggal akibat malapetaka dan bencana insya-Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada zahirnya kita lihat yang di malapetaka. Tapi mereka yang meninggal yang diberikan malapetaka ini, kalau sekiranya mereka sabar dan kalau sekiranya mereka meninggal dunia dalam keadaan insya-Allah mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan tiap-tiap perkara yang berlaku semua ada hikmahnya. Semua ada hikmah. Dan hikmah yang terbesar adalah apabila manusia ini jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan mendatangkan bala dan bencana. Jadi manusia ini apabila datang ini bala dan bencana, dia nak kena merenungkan masalah ini. Dia nak kena merenungkan bagaimana perkara ini boleh berlaku, apa sebabnya. Maka mereka akan mendapati bahawasanya ada perkara yang dilakukan yang mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala, itu sebab ini perkara tersebut berlaku. Maka ia berlaku semua dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajaran ini bagi umat manusia. Seperti mana kita lihat tsunami di Aceh. Berapa ramai orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan tsunami. Berapa banyak maksiat yang berlaku di tempat seperti ini. Tapi disebabkan dengan apa yang berlaku, kita lihat yang tidak ada penukaran. Ini adalah daripada cara Allah Subhanahu wa taala tarbiyah. Daripada cara Allah Subhanahu wa taala tarbiyah dan daripada cara untuk Allah mengajarkan kepada kita supaya kita jangan melakukan perkara apa yang mereka melakukan, supaya kita sentiasa ini balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam satu segi. Allah a'lam. Ada soalan lagi? InsyaAllah kalau tidak ada, kita akan pada minggu depan insyaAllah kita akan meneruskan dengan sesi ini insyaAllah. Ada kemungkinan minggu depan kita tidak akan ada, sebab kita akan dikunjungi oleh beberapa menteri dan juga mufti yang akan datang di sini. InsyaAllah kita ada beberapa majlis yang akan diadakan. Ada kemungkinan insyaAllah kita tidak akan adakan sesi selepas Jumaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa taqabbal ma'ana innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqti bisalihati a'malana wa ajrana ya Allah bil fadli subhanahu wa ta'ala bi'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.